berdiri di belakang badan Nabi. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahunya, dan tanda itu seperti butang, seperti kancing yang besar duduk di belakang tu. Jadi tanda Nabi itu bulat tu ada di belakang badan Rasulullah SAW. Hadis ini bertaraf sahih. Jabir bin Samrah berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah, iaitu daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Jadi tanda ada daripada dua hadis ni, tanda belakang Nabi itu bulat besar telur burung merpati dan warna kemerahan. Siapa ada tanda ini Nabi tu? Pula ada ustaz, saya lepas tabuk tengah belakang susah lagi pada Nabi tu. Itu cerita lain. Hadis ni sahih tuan-tuan. Jadi kita boleh bayar lah. Kita mengaji hari ni, nak tanda kenabian Nabi ni, khatamun nubuwah Nabi, bulat besar telur burung di belakang bahu Nabi, di antara dua-dua bahu Nabi warna merah. Daging yang timbul berwarna merah. Rumaisah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang ketika tu Rasulullah berada sangat dekat denganku, sehingga aku mencium tanda kenabian yang ada di kedua-dua bahu beliau itu, nescaya aku dapat lakukan. Maksud dia kata apa? Aku duduk dekat dengan Nabi. Rumaisah kata, dekat sungguh. Kalau anda kata aku nak cium tanda kenabian tu, bila-bila masa boleh lah. Dekat sungguh tu. Macam saya ni jauh ni dekat lah tanya dia. Dekat semua, dia cium dah. Dan berkata Sa'ad bin Mu'az pada hari beliau meninggal dunia. Aku dengar Rasulullah kata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, Nabi kata apa? Nabi kata arash Allah bergegar kerana kematian Sa'ad. Sayangnya Allah kepada Sa'ad. Nak cerita hak saya Sa'ad kan? Bukan nak cerita Sa'ad. Nak cerita kata aku duduk dekat dengan Nabi, aku nampak khatamun nubuwah dekat, bentuk tu macam mana, bulat tu kat mana. Rumaisah ni adalah sahabat wanita Rasulullah yang masih kecil. Itu yang anda akan cerita dulu. Orang yang boleh parti Nabi ni kecil-kecil yang macam tu. Tengok Rumaisah ni perempuan, tapi kecil boleh dah dekat Nabi. Jangan kita kata boleh rupanya tu duduk dekat ustaz. Dekat siapa tak boleh. Hukum haram sesuatu lah. Kalau orang tak apa ustaz, dengan ustaz boleh tu, lagi tak boleh. Hang ustaz ke, hang tok guru ke, hang cikgu ke, hang bos ke, hang siapa ke, hukum dia sama, kecuali mahram kita. Anak kita, anak menakan kita, cucu cicit kita, abang kita hak betul, bukan abang ya bos. Abang betul. Lagi apa? Kalau perempuan ni pak belakang betul, bukan pak belakang betul step. Hak tu tak apa. Lain pada tu tak boleh. Kalau mau angkat ustaz, rasa macam mau betul, baru rasa tak betul ni. Tak boleh. Pak angkat boleh tak boleh. Abang angkat ustaz, abang tak ada rasa apa dah, tak boleh. Tak ada rasa apa pun tak boleh. Hukum sama. Dia tak ada akhirah dah. Dia tak bawa ustaz, bos lagi tak boleh, lagi bahaya. Ustaz lagi bahaya. Bang Ipang lagi bahaya. Semua bahaya. Kalau ikut tujuan selamat hidup kita. Kita mengelak fitnah. Elak fitnah. Sebab itu dalam hukum Islam tuan-tuan, kalau di rumah kita tak ada siapa pun tak boleh masuk rumah kita. Jangan buat ramah tak ada kawan. Kawan suami mai, Allah kawan ustaz, masuklah dulu, kan ada siapa, saya pasti tak ada siapa tu. Kita berjawab tak boleh masuk, kalau dia tak ada siapa. Amboi dia tahu kan tak bisa, mesti duduk biasa dah saya. Kalau tak bisa langsung tak apa. Tak bisa langsung lambat lagi, kalau duduk biasa dah dia cepat. Dia kena jawab macam tu. Kena jawab itu. Ibrahim bin Muhammad berkata, apabila Ali bin Abi Thalib menceritakan sifat Rasulullah, beliau akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang. Beliau berkata, di antara kedua-dua bahu Nabi terdapat tanda kenabian, dan beliau adalah Nabi yang terakhir. Di kebelah belakang Nabi itu. Abu Zaid Amr bin Akhtar Al-Ansari berkata kepada
Al-Ba' bin Ahmar, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah belakang badanku. Aku pun mengusap belakang badan Rasulullah dan jari jemariku menyentuh pertemuan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Al-Ba' bertanya kepada Abu Zaid, bagaimanakah bentuk tanda kenabian itu? Abu Zaid pernah pegang belakang Nabi. Pernah pegang. Itu yang spesialnya orang-orang dekat dengan Nabi. Macam kita ni, orang yang paling dekat kita tukang putih rambut lah. Orang lain kali buat pegang kepala saya tahu kan, dia pegang kali lah tu. Tak pelagak, tak takut kan. Lepas tu tukang urut. Tukang urut, orang rapat kita, tukang urut. Kalau yang siapa bisa pergi urut, dia tukang urut kita. Dia tanya Abu Zaid, macam mana rupa tanda kenabian Nabi ni? Tanda dia kata macam ada kumpalan rambut, ada bulu-buluan, ada tanda-tanda. Buraidah bin Al-Qusay berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, hadis ini panjang, Salman Al-Farisi datang membawa hidangan berisi kurma. Rasulullah mai sampai di Madinah, Salman Al-Farisi bawa mai jamu Nabi, satu hidangan ada kurma. Orang Arab tuan, kira boleh bawa mai kurma tu macam kita jamu nasi lah. Kita dengan bayang kita ni kurma, orang Melayu ni jadi makanan nak mula buka puasa, makan waktu rehat-rehat, waktu lepas makan nasi. Kurma, orang Arab masa tu kurma tu dah jadi makanan asasi dia. Kira boleh jamu kurma tu kira macam makan nasi. Dan memang tuan-tuan, orang Arab ni dia tak pergi masak. Dia tak macam orang belah Asia ni, orang Thailand, orang Malaysia, orang Indonesia. Orang Arab dia tak orang pandai. Dia boleh masak nasi. Lepas tu dia buat acar. Buat acar yang tak ada kuah tu. Dia buat campur sayur-sayur tu. Habis kuat dia tu lah. Kan daging bakar. Macam kita di Malaysia ni, Allah, tom yam. Tuan-tuan, tom yam pula ada tom yam merah, tom yam putih pula. Jauh lagi. Tom yam putih tu pula ada tom yam campur. Baru cerita tom yam. Tom yam campur tu ada tom yam manis. La ilaha illallah. Kan? Ikan bakar. Kalau Arab ni dia bakar macam tu lah. Kita ikan bakar, tuan-tuan, ada yang bakar macam-macam. Lepas tu dia bakar pasien 3 rasa. Lepas tu pencicah dia pula 3 jenis. Besarlah baiklah elok salah kan. Kan? 3 jenis. Satu yang bubuh risik. Satu risik. Satu pula yang jenis pekat sikit tu. Yang bubuh pekat. Satu lagi yang cayak sikit. Hak pekat tu pula ada yang bubuh belacan, ada yang tak. Allah tuan-tuan. Itu yang kata. Tuan-tuan. Tak kan? Jadi, main hidangan berisi kurma ni orang Arab mana itu dah kira main nasi dah tu, kan? Hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Salman, apakah ni? Salman menjawab, ini adalah sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu. Makanlah ni sedekah ni. Aku bagi kat kamu. Rasulullah berkata pula, bawa dia pergi dari sini. Sesungguhnya kami tak boleh menerima sedekah. Rasulullah dan keturunan dia tak boleh terima sedekah. Tuan-tuan nak bagi boleh. Sedekah dia tak boleh terima. Macam kita boleh. Kita bukan keturunan. Kita keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Muhammad dia tak boleh. Macam kita lari siapa? Syed Nuh. Dia tak boleh terima sedekah. Kalau tuan-tuan nak bagi pemberian lain boleh lah. Pemberian lain boleh lah. Sedekah pun tak boleh. Kalau tuan-tuan kata ni saja saya nak bagi, boleh. Kalau atas rasa sedekah tak boleh lah. Salman membawa hidangan itu pergi dari situ. Keesokan harinya, Salman datang sekali lagi membawa makanan yang sama. Beliau meletakkan makanan itu di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah ini wahai Salman? Salman menjawab, ini adalah hadiah untukmu. Mari sedekah. Ini hadiah. Rasulullah berkata kepada sahabat, hidangkanlah. Maksud dia apa tuan-tuan? Istilah tu jaga. Kita baca Fatihah, hadiahkan kepada Rasulullah. Bukan sedekah kepada Rasulullah. Itu juga dengan mak pak kita dosa sedekah. Kita hadiah. Hadiah tu lebih tinggi. Sedekah ni Allah. Sebut istilah hadiah.
Ni hadiah ni. Ni sedekah. Kita kalau tak mau ambil sedekah kan, kita bukan minta sedekah. Ya, kalau hadiah kita ambil. Orang bagi hadiah ni, bahasa hadiah tu lebih baik. Allah tuan-tuan. Macam dalam kadang-kadang benda tu sama, tapi kaedah macam dalam handphone lah. Handphone tuan-tuan, dalam handphone. Dalam handphone tu kita hantar mesej. Kita hantar mesej kan. Memanglah kita tak boleh lafaz Assalamualaikum. Tapi kalau kita tulis Assalamualaikum, rasa ataupun salam, rasa penghargaan ni hantar mesej. Tembak main nombor handphone. Waktu pun hantar apa, ada simbol nombor. Ya, Nabi abang dah assalam qabla al-kalam. Nabi abang dah, Nabi abang kat kita. Salam sebelum berkata-kata. Salam qabla al-kalam. Bercakap-cakap sebelum bagi salam sebelum berkata-kata. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tak bagi salam kat tuan-tuan, dia tanya apa tuan-tuan tak jawab, tak dosa. Dia main, umur awak. Awak tak jawab? Suka aku. Nabi apa? Nabi kata, salam sebelum berkata-kata. Terus kita abang adalah, bagilah salam dulu. Assalamualaikum. Itu kita tak mesti pun. Assalamualaikum. Boleh, salam boleh. Assalam boleh. Boleh kan tuan-tuan? Salam boleh. Assalam boleh. Assalamualaikum. Tak. Kalau Assalamualaikum lebih baik kan? Lebih baik. Jadi Nabi kata ni hadiah. Padahal benda tu juga buah kurma lah. Memang niat nak bagi, tetapi lafaz tu, ni untuk apa? Untuk sedekah tak boleh. Kalau untuk hadiah, okey, saya terima tadi. Nabi kata hidangkanlah. Pada waktu itu Salman terlihat tanda kenabian di badan, di belakang badan Rasulullah SAW. Dengan itu beliau menyatakan kepercayaannya kepada Rasulullah. Sebelum itu Salman adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah menembus beliau dengan sekian-sekian dirham. Salman ni saya hamba kepada orang Yahudi. Nabi tebui Salman ni dengan beberapa dirham. Dirham ni, kalau dirham ni duit perak lah, dinar duit emas. Kalau nilai dirham lah ni, satu dirham lebih kurang 27 ringgit ke 30 lah. Siapa yang jual dinar dirham tahu ni, tapi lebih kurang lah. Lah ni satu dirham lebih kurang 27 hingga 30 ringgit lah. Dan membayarnya adalah dengan menanam pokok kurma di atas sebidang tanah untuk mereka. Salman perlu bekerja di situ sehingga pokok-pokok itu berbuah. Kaedah dia, Nabi bayar beberapa dirham dan cara bayaran dia adalah dengan apa? Dengan tanam pokok kurma di atas tanah tuan dia tu. Lepas tu Salman kena kerja. Kerja tu Salman tak ambil upah. Tak ambil upah itulah cara bayar apa ni, pembebasan dia lah. Rasulullah sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali batang pokok yang ditanam oleh Umar. Pokok-pokok kurma itu berbuah pada tahun yang sama, namun ada sebatang pokok yang tidak mengeluarkan buah. Katalah di tanah tu ditanam 30 pokok kurma. Semua pokok-pokok tu ditanam oleh Nabi dan Salman. Kecuali dalam 30 tu ada satu pokok ya Sayyidina Umar yang tanam. Dalam lepas tu bila pokok-pokok tu berbuah, ada satu pokok tak berbuah. Satu pokok tak ada buah. Rasulullah bertanya, mengapakah dengan pokok